tepat jam 5.30 petang bersama saya Rosila Jos dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sari berita utama. 6 keluarga dipindahkan ke pusat PPS susulan kejadian banjir semalam. Kluster tenaga ditamatkan setelah tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19. Berita sepenuhnya. Enam sekeluarga penduduk terjejas banjir dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan di Dewan Balai Bomba Layangan susulan berlakunya kejadian banjir semalam. Penolong penguasa bomba JBPM Labuan, Encik Pain Muzal, ketika dihubungi pemberita berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira 3.40 minit pagi. Anggotanya bergegas ke lokasi kejadian untuk proses menyelamat penduduk terjejas melibatkan 2 individu dewasa dan 4 kanak-kanak. Ini berikutan rumah keluarga berkenaan dimasuki air akibat hujan tanpa henti dan menyebabkan banjir di kawasan berkenaan bertempat di Kampung Ganggarak. Beliau berkata penyelamatan turut dibantu oleh Angkatan Pertahanan Awam, Polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan dan Perbadanan Labuan. Justru orang awam juga turut dinasihati khususnya yang tinggal di kawasan kritikal untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga terutama ketika hujan berterusan. Cadangan pembinaan Masjid Al-Rahman Kampung Sungai Lada akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata isu penukaran hak milik tanah kepada Mawib baru sahaja selesai dan penilaian semula akan dibuat sebelum projek tersebut diteruskan. Mengenai Masjid Nurul Islam di pusat bandar, projek tersebut akan dipertimbangkan semula termasuk mengambil kira cadangan pemindahan masjid ini ke lokasi lain yang lebih sesuai dan strategik. Manakala bagi Masjid Nurul Islam, projek pembesaran masjid tersebut telah diluluskan sejak tahun 2015 namun ditangguhkan kerana lokasinya yang kurang sesuai dan memerlukan kos pembinaan yang tinggi kerana kawasan yang terhad dan bertebing. Projek ini akan dipertimbangkan semula termasuk mengambil kira cadangan pemindahan masjid ini ke lokasi lain yang lebih sesuai dan strategik. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Negara dari Labuan Senator Datuk Bashir Alias pada sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di Dewan Negara. Sementara itu berkaitan Masjid Nur Iman Kampung Ganggarak, projek itu akan dipertimbangkan setelah isu pemilikan tanah yang masih dalam proses penyelesaian antara pemaju dapat diselesaikan. Manakala Surau Darussalam di Patau-Patau, projek berkenaan masih dalam penilaian dan akan diteruskan setelah semua syarat yang ditetapkan dipenuhi. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memperkenalkan program Kasih Asnaf Back to School, pilih dan pulang dengan memperuntukkan 9.13 juta ringgit dana zakat bagi bantuan berkenaan. Program itu memberikan manfaat kepada 27,246 pelajar daripada keluarga asnaf di wilayah persekutuan termasuk Labuan. Menurut satu kenyataan menerusi laman rasmi Facebook Mawib Labuan, proses penebusan itu boleh dibuat mulai hari ini sehingga 30 April 2021 di 46 buah pasar raya dan kedai terpilih di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya dan Labuan. Oleh itu, pelajar yang berkelayakan hanya membeli tanpa perlu membayar pakaian dan peralatan sekolah bagi sesi persekolahan tahun 2021. Kelengkapan pakaian sekolah itu berdasarkan senarai yang dikeluarkan oleh Mawib mengikut kadar yang telah ditetapkan.
Sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Christmas 2020 yang berkuat kuasa bermula kemarin sehingga 31 Disember ini, 17 jenis barangan telah disenaraikan sebagai barangan harga terkawal di Labuan. Kategori barangan harga terkawal terdiri daripada ayam, telur ayam, sayuran serta daging kambing dan babi. Barangan dijual 40 sen hingga RM34 bagi setiap sebiji atau sekilogram di peringkat runcit. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Labuan, pelaksanaan skim itu di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Justru peniaga diingatkan agar mematuhi peraturan skim tersebut dengan tidak menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum dan meletakkan tanda harga berwarna merah jambu. Sekiranya peniaga gagal mematuhi, boleh dikenakan kompaun dan denda bagi setiap kesalahan menerusi pemeriksaan dan pemantauan dilakukan pegawai penguatkuasa agensi itu sama ada di pasar awam atau mana-mana pasaraya. Menurut kenyataan itu lagi, pengguna yang ingin menyalurkan sebarang aduan berkaitan kenaikan harga boleh kemukakan menerusi portal e-aduan@kpdnhep.gov.my atau talian WhatsApp 0192794317 ataupun datang terus ke Pejabat KPDN HEP Labuan. Berita ini disiarkan dari bahagian Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Perkembangan semasa COVID-19 di Labuan. Kluster tenaga ditamatkan setelah tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19 selama 28 hari berturut-turut. Penutupan itu diumum oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataannya. Berdasarkan rekod yang dilaporkan, kluster itu telah mencatat 121 kes secara keseluruhannya, membabitkan 88 warga negara Malaysia dan selebihnya merupakan bukan warga negara. Dalam pada itu, kluster itu juga turut mencatatkan 1 kes kematian. Sementara itu, 1 kes kematian baharu juga turut dicatatkan semalam melibatkan seorang lelaki bukan warga negara berumur 69 tahun. Mangsa disahkan mempunyai sejarah penyakit strok. Sehingga kini Labuan mencatatkan sebanyak 10 kes kematian. Dalam pada itu, 2 kes positif baharu COVID-19 turut dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif keseluruhan kes adalah sebanyak 1,572 kes. Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan, Dr. Ismuni Bohari berkata, 1 kes dilaporkan merupakan pertambahan bagi kluster J Bandar. Manakala 1 kes lagi adalah hasil saringan yang dilakukan terhadap pekerja minyak dan gas di sini untuk proses sign-off sebelum ke lapangan. Selain itu, turut mencatatkan kes sembuh harian sebanyak 5 kes. Beliau berkata demikian dalam segmen Roger di Labuan FM. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Labuan, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara itu, keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 40 hingga 50 km sejam dan laut berombak setinggi 3.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama sehingga 24 Disember 2020. Keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil serta aktiviti rekreasi dan sukan laut. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. 6 sekeluarga dipindahkan ke pusat PPS susulan kejadian banjir semalam. Kluster tenaga ditamatkan setelah tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19. Dengan itu, sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Izwandi Jaludin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.